Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Salam Maulidul Rasul in advance sebab kita akan menyambut esok insya-Allah. Dan kita juga akan bercuti untuk meraihkan hari yang cukup mulia esok. Dan yang pastinya apa khabar Malaysia tetap bersiaran seperti biasa esok dengan pengisian yang cukup menarik. Baik, kita kembali untuk anda seperti biasa hari ini untuk edisi hari Rabu 27 September 2023. Seperti biasa juga kami akan mulakan dengan apa yang terkandung di portal bernama.com di mana kita nak ucapkan tahniah atas kejayaan rakan setugas kita. Kalau saya panggil Cik Yam. Tapi itu nama samaran lah. Nama yang sebenar-benarnya adalah Muhammad Nur Ikram Rosli. Tahniah atas kejayaan beliau di mana membawa pulang ataupun merangkul beberapa anugerah. Wah, hebat ya Cik Yam atas anjuran Anugerah Kewartawanan Media Kelantan MAK 2023, anjuran Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi semalam, betul? Betul, malam semalam. Dan antara anugerah yang dimenangi oleh Ikram adalah anugerah pertama, tempat pertama anugerah penulisan rencana terbaik cetak ataupun portal menerusi artikelnya bertajuk Bahasa Mandarin dijangka pupus 20 tahun lagi. Sementara itu beliau juga turut memenangi tempat pertama untuk anugerah laporan lintas langsung terbaik berjudul Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan untuk kali yang ke-51. Dan sementara itu jurufoto sambilan bernama Kelantan iaitu Syahuri Saidi menang tempat pertama untuk kategori anugerah foto esei terbaik menerusi karyanya bertajuk Pembuat Wow Bulan, dan beliau juga turut memenangi tempat kedua dan tempat kelima bagi kategori yang sama. Dan untuk pengetahuan anda, setiap pemenang tempat pertama berjaya membawa pulang hadiah berupa wang tunai RM5,000 berserta trofi dan sijil. Dua lagi kategori lain adalah anugerah berita wartawan TV terbaik, yang mana wartawan kita di Kelantan menang tempat kedua, dan satu lagi adalah kedudukan tempat keempat bagi anugerah laporan khas TV terbaik. Jadi syabas tahniah 4 anugerah dalam satu malam. Bukan satu pencapaian yang kaleng-kaleng lah. Tempat pertama RM5,000 Cik Yam. Kalau 4 anugerah, wah, kaya dah boleh kahwin yang pelambin terus. Jangan tengok duit. Apapun kita harapkan dengan penganugerahan dan juga pencapaian maupun kejayaan dan dimiliki menjadi orang kata boost factor lah untuk petugas-petugas yang lain untuk berjaya dalam bidang masing-masing ataupun bidang yang diceburi. Betul. Dan kita nak saksikan laporan yang telah disediakan oleh wartawan kita di Hangzhou untuk situasi di sana. Apakah dia? Sama-sama kita saksikan. Jom. Terima kasih Wisma bernama saya Nazrin Arif dan rakan setugas Witness Warren. Baik, sebelum kita mulakan untuk acara hari ini, kita ulang tayang sedikit apa yang berlaku semalam. Pastinya tumpuan terarah kepada atlet wushu wanita kita iaitu Tan Chong Min yang menghadiahkan pingat perak pertama kepada Malaysia dalam acara Nan Kuan dan Nandau Wanita. Ini merupakan pingat pertama Chong Min di Sukan Asia selepas penampilan sulung di Jakarta Palembang Indonesia pada tahun 2018. Tetapi apa yang lebih membanggakan Vic, kejayaan yang dilakar Chong Min menyaksikan kem wushu menamatkan kemarau tanpa pingat selama 13 tahun selepas kali terakhir disumbangkan Chai Fong Ying yang meraih emas acara Tai Chi Chuan dan Tai Chi Jian di Guangzhou pada 2010. Vic. Okey, hari ini juga kita dapat melihat skuad E Sukan Negara menerusi permainan arena di Wall of Valor telah pun menyumbangkan satu pingat perak selepas tewas kepada China pada final. Walaupun mereka tewas, tapi mereka still masuk dalam buku sejarah Sukan Asia kerana ini merupakan kali pertama e-sport dipertandingkan sebagai acara berpingat di Sukan Asia. Sesuatu yang membanggakan. Dan pada edisi lepas di Jakarta Palembang 2018, e-sport hanya diadakan sebagai satu sukan demonstrasi ataupun sukan yang tiada pingat. Pingatnya tidak dikira dalam medal tali. Dan mereka juga sekarang ni bercita-cita untuk masuk ke Olimpik pula pada suatu masa nanti.
Itu cita-cita yang besar dan kita harapkan benda itu berlaku lah. Jadi selain itu kem berbasikal track negara juga menyambar 2 pingat gangsa masing-masing menerusi trio pecut berpasukan lelaki dan wanita. Namun pastinya tumpuan lebih terarah kepada trio wanita apabila kejayaan itu menyaksikan Malaysia meraih pingat pertama dalam acara tersebut sejak ia mula diperkenalkan pada 2014 di Incheon, Korea Selatan. Okey. Hari ini sebenarnya kita mendapat pingat pertama iaitu pingat gangsa menerusi acara pelayaran. Pelayar kita Asnawi menang gangsa dalam acara ILKA 4 pada tengah hari tadi. Dan ini merupakan pingat pertama ataupun pingat yang dinanti-nantikan oleh Malaysia pada Sukan Asia kali ini. So selepas beliau membuka akaun dengan pantasnya rakan sepasukan beliau iaitu Tengku Nurani Azati pula telah menang satu lagi gangsa menerusi acara windsurfing RSX wanita pula. Dan esok selepas menanti 4 hari kita telah pun mendapat satu lagi bakal mendapat satu lagi emas. Bukan esok tetapi hari ini kita bakal mendapat satu lagi emas menerusi pelayaran. Nur Syazrin berada di landasan yang tepat ataupun hampir-hampir sudah mengesahkan emas. Cuma beliau perlu berada di kedudukan 5 terbaik dan tidak membuat apa-apa kesalahan yang boleh menyebabkan beliau disqualified. Sekiranya semua berjalan lancar, kita akan dapat satu emas pada hari ini. Ya, emas yang dinantikan. Okey, selain itu kita juga ada sukan wushu yang sebelum ini dikatakan bakal membuat satu kejutan selepas Cheong Min memenangi perak. Dan kita juga ada sepak takraw di mana ia adalah misi wajib menang bagi skuad regu berpasukan lelaki kita yang akan bertemu Laos di separuh akhir esok. Maksud saya hari ini. Dan kita juga ada sukan menembak selain equestrian iaitu yang akan diwakili atlet veteran kita iaitu Muhammad Kabil Ambak. Selain itu kita juga ada e-sport yang akan bermain permainan video baru. Kalau sebelum ini kita biasa kalau e-sport bola ni dia akan FIFA daripada dululah memang FIFA je. Tapi sekarang buat pertama kalinya ia akan menggunakan e-sport EA Sports FC yang baru dilancarkan baru-baru ni. Vic? Tidak lupa juga kita akan ada draw untuk ataupun undian untuk acara badminton esok. Jadi kita sama-sama mendoakan kejayaan kontingen negara pada hari ini. Jadi setakat itu saja perkembangan yang kami boleh bawakan kepada anda. Kembali ke Wisma Bernama. Itu dia laporan daripada China, daripada rakan tugas kita Nazrin dan juga Vicky. Terima kasih kita ucapkan. Dan juga kalau kita lihat semalam sedikit tambahan berkaitan dengan arena e-sukan kita di mana pasukan negara meraih pingat perak selepas ditewaskan oleh China 2-0 dalam Arena of Valor dalam peringkat akhir pada semalam. Tapi tak apa, itu merupakan satu kejayaan juga walaupun perak tak dapat emas sulung, tapi tak apa, insya-Allah kita doakan pasukan-pasukan yang lain untuk berjaya meraih emas sulung negara yang pertama. Mana kita dah ada 2 pingat lah untuk Malaysia setakat ini. Okey, update yang terkini kita akan dapatkan dari semasa ke semasa untuk laporan Sukan Asia di Hangzhou 2023 untuk edisi ke-19. Untuk itu, sementara itu kita saksikan dulu ramalan cuaca untuk hari ini bagaimana. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Polis di Raja Malaysia PDRM mengesahkan telah merakam percakapan Howard Lee Chuan Hao semalam bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ahli Parlimen Ipoh Timur itu menghina agama Islam dengan mentafsir sendiri ayat Al-Quran. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Syahil Muhammad Zim berkata, rakaman percakapan Howard Lee diambil pada 3 petang di Ipoh Perak semalam mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas bahagian D5 JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 505-C Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menerusi kenyataan, beliau berkata kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara selari dengan peruntukan Perkara 145-3 Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh terdekat. Datuk Seri Muhammad Syuhaili berkata tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menjejaskan ketenteraman awam dan keselamatan negara. Terdahulu, Howard Lee memohon maaf secara terbuka atas tindakan beliau memetik ayat Al-Quran dalam satu video di laman media sosialnya baru-baru ini. Ahli politik itu berkata beliau sama sekali tidak berniat menyentuh sensitiviti masyarakat Islam, malah menyambut baik saranan Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berhubung perkara tersebut. Usahawan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS perlu melengkapkan operasi perniagaan dengan aspek berkaitan kelestarian bagi meningkatkan lagi peluang di pasaran dunia yang kian menitik beratkan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Iwan Benedict berkata ini penting memandangkan semakin banyak syarikat besar, syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat multinasional bertindak menjadikan amalan itu sebagai kriteria atau penilaian risiko dalam membuat keputusan. Sejajar dengan usaha itu juga, beliau berkata kerajaan akan menyediakan satu garis panduan pelaporan ESG bagi memudahkan PMKS mengenal pasti kriteria asas dalam usaha penerapan nilai-nilai berkenaan. Dan pada bulan November ini, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan akan bersidang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu dan Kementerian menjadi sekretariat kepada majlis tersebut. Satu majlis yang ditubuhkan oleh dan dianggotai oleh ahli-ahli jemaah kabinet yang kementeriannya bersesuaian dengan pembangunan PKS dan standard ini kita akan bentangkan dalam mesyuarat tersebut dan seterusnya kita akan umum dan lancarkan. Kementeriannya juga telah mengemukakan permintaan kepada Kementerian Keuangan agar sejumlah peruntukan disediakan di bawah Belanjawan 2024 untuk menjayakan amalan ESG dalam kalangan PMKS. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar melakar laluan ESG untuk PMKS dan pemadanan perniagaan bagi industri dengan pertumbuhan tinggi di arena SPICE Pulau Pinang. Mengulas seminar selama 2 hari bermula semalam, Datuk Iwan berkata inisiatif anjuran SME Corp Malaysia itu turut melibatkan 380 sesi pemadanan perniagaan. Terdahulu pada majlis sama, beliau menyaksikan pemeteraian memorandum persefahaman MOU antara SME Corp dan Suruhanjaya Security Malaysia SC serta antara SME Corp dan Alliance Bank Malaysia. MOU dengan SC bertujuan membuka ruang kerjasama bagi memudahkan akses pembiayaan pasaran modal PMKS, manakala kerjasama dengan Alliance Bank bertujuan meningkatkan kesedaran pembangunan kapasiti dan membantu PMKS mempercepat penerapan amalan ESG dalam perniagaan mereka. Baik, sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum.
Okey, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Pasti ramai di antara kita yang tak boleh tidur sebab fikirkan pelbagai perkara. Meskipun kadang-kadang kan belum terjadi pun, tapi kita kerap fikir. Fikir satu langkah ke hadapan. Jadi kalau benda ni atau perkara ini sering berlaku, mungkin anda adalah antara individu yang tergolong dalam kategori overthinking. Izu selalu overthinking tak? Takkan nak mengaku. Tapi saya percaya tak ada di antara kita yang tak terkecuali. Mungkin boleh kawal ataupun dalam masa yang pendek je lah untuk kita overthinking tu. Okey, baik, untuk bercakap tentang satu isu yang dekat dengan kita hari ini berkaitan dengan overthinking, jangan melarat. Tentunya orang yang paling tepat untuk kita jemput pada hari ini iaitu pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak. Terima kasih Doktor. Sekali lagi kita bersua kembali. Terima kasih atas ketudian meluangkan masa. Mungkin sebagai permulaan, apa yang boleh Doktor katakan, apakah itu overthinking? Apa penyebab kepada overthinking ni? Baik, terima kasih Chat atas soalan tersebut ya. Baik, bila kita menyentuh berkenaan dengan overthinking, yang bila Chat kata semua orang mengalami overthinking. Namun sejauh mana kita boleh mengenal pasti sama ada kita ataupun individu ini tergolong dalam orang yang ada tendensi overthinking. Secara keseluruhan, overthinking ini boleh diklasifikasikan sebagai satu operasi kognitif yang berterus-terusan berlarut-larutan tanpa ada kesudahan. Selalunya operasi kognitif ini diperlukan untuk kita memiliki satu solusi untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau perkara. Namun apabila dia dilakukan secara berlebih-lebihan tanpa ada satu titik noktah, maka dia boleh diklasifikasikan sebagai overthinking atau berfikir secara berlebih-lebihan. Fokus kepada masalah tanpa perlu ada penyelesaian. Dan sekiranya dan dia boleh membantutkan proses pencarian ataupun penyelesaian masalah. Dan bila kita menyentuh berkenaan dengan apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan individu ni terdorong untuk memiliki overthinking, selalunya kita akan lihat kepada individu yang memiliki ataupun tendensi untuk, pertama sekali saya boleh klasifikasikan dia memikir tentang ketidakpastian. Sebagai contoh, kadang-kadang satu analogi yang paling mudah, memilih jenis pemakaian hari ini. Contoh Chat dan Izu kan nak pakai baju apa hari ini kan? Baju warna hitam ataupun baju warna cerah. Contoh warna cerah nanti nampak lebih berisi misalnya kan. Bila kita dah fikir pasal tubuh badan yang mungkin berisi, kita akan pergi pula tendensi kalau berisi nanti orang akan cakap saya host yang tak menarik sebagai contoh kan. Dia akan pergi berterusan tentang ketidakpastian yang sebenarnya tidak ada, namun diada-adakan akibat daripada kita memikirkan sesuatu yang tak pasti berlaku. Satu. Kemudian dia boleh juga overthinking ini boleh disebabkan oleh kesempurnaan tadi. Sebagai contoh juga environment ataupun persekitaran yang memaksa individu itu menjadi orang yang sempurna di mata masyarakat ataupun individu. Saya nak kelihatan cantik di halayak ramai, saya nak kelihatan sempurna di mata anak-anak ataupun pasangan. Maka kesempurnaan ini akan menyebabkan juga individu itu terdorong untuk jadi individu yang berlebih-lebih berfikir. Itu juga. Dan salah satu juga berkaitan dengan kadang-kadang mungkin ada traumatized event atau perkara-perkara yang masa lalu yang terjadi kepada individu yang menyebabkan individu ini membina satu skema ataupun kognitif dalam dirinya, maka dia akan merelitkan atau mengaitkan perkara-perkara yang lepas dengan perkara-perkara yang akan datang yang mungkin berlaku dan akan mungkin tak berlaku. Sebagai contoh, mungkin ada perkara-perkara yang dia pernah terjadi kepada masa lampau, khususnya contoh perhubungan yang tak sihat ataupun mungkin berlaku penipuan terhadap pasangan dan sebagainya. Maka traumatized event ini atau perkara-perkara inilah yang menjadi titik tolak atau permulaan bagaimana dia mencipta pemikiran. Dan apabila dia mungkin dia nak memulakan satu perhubungan baru, dia akan berfikir adakah pasangan ini ataupun individu ini akan melakukan perkara yang sama seperti pemangsa ataupun yang sebelum ini. Ini mungkin faktor-faktor yang mungkin juga boleh menyebabkan individu ini dia ada tendensi atau kecenderungan untuk berfikir secara berlebih-lebihan. Mereka yang ada overthinking ni biasanya dalam kalangan
lelaki ataupun dalam kalangan wanita? Siapa yang paling ramai? Baik. Soalan yang kira bagi saya sangat bagus untuk kita ni. Kita tidak boleh menyatakan bahawa siapa lebih dominan. Okey. Kerana disebabkan kita tidak ada satu keputusan ataupun kajian-kajian yang khusus yang melihat perbezaan gender, sama ada lelaki ataupun wanita yang lebih banyak overthinking ini. Kan kalau saya katakan nanti Izu lah yang overthinking, nanti Izu kata tak, saya okey sahaja contohnya. Namun perbezaan ataupun bagaimana setiap gender ataupun perbezaan jantina ini dilihat berbeza daripada sudut bagaimana mereka menzahirkan cara mereka berfikir. Contohnya individu ataupun wanita dia mungkin lebih banyak meluahkan ataupun menzahirkan rasa overthinking tersebut dengan tingkah laku. Contoh kalau bila dia ada macam perasaan-perasaan yang terganggu dalam fikiran, maka lebih banyak meluahkan. Saya rasa stres lah macam ni, Izu, kenapa saya pakai macam ni, nampak tak selesa lah saya dan sebagainya kan. Contohnya begitu. Namun kita juga tidak menolak faktor-faktor yang lelaki juga mungkin boleh menjadi individu yang lebih menzahirkan overthinking. Mungkin walaupun disebabkan tak banyak bercakap, walaupun tak ekspresi. Kemungkinan sebab kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, faktor-faktor bagaimana environment, persekitaran juga ataupun pengalaman-pengalaman lampau memberi makna kepada setiap individu, tak kisah dia wanita ataupun lelaki, yang menyebabkan dia menzahirkan ataupun dia menunjukkan cara overthinking tersebut. Sebab overthinking adalah satu operasi kognitif dan dia mesti dizahirkan melalui perbuatan atau kita boleh nampak melalui emosi, expression dia. Sama ada dia akan menyebabkan orang yang lebih marah ataupun dia mungkin menyebabkan orang yang menarik diri ataupun isolation daripada sosial. Itu kita lihat. Baik, bila kita cakap pasal overthinking ni melibatkan kita punya mental. Betul. Kan? Bila mental ni ada berkaitan dengan, kalau mental kita tak sihat pula bagaimana? Kalau kita terlalu memikirkan sesuatu secara berlebihan, apa yang akan efek kepada kesihatan kita khususnya kepada mental? Betul. Soalan yang memang cukup bagus tu, sebab kita kena tahu bahawa overthinking ini bukan merupakan satu penyakit. Jadi bukan satu penyakit. Namun sekiranya operasi kognitif ini tidak diurus dengan baik, maka dia akan memberi satu kesan yang sangat besar khususnya kepada kesihatan mental. Bila kita sebut kepada kesihatan mental ini, dia akan menyebabkan perkara-perkara yang boleh menjurus kepada anxiety ataupun rasa kerisauan yang melampau. Sebab kita tak pasti tentang perkara-perkara yang mungkin berlaku pada masa hadapan, tetapi kita membesar-besarkan isu itu. Contoh, kita nak pergi satu tempat untuk vacation sebagai contoh kan, 2 minggu ataupun sebulan yang lalu kita dah berfikir dan mungkin kerasan sebab nanti nak pergi sana, nak naik apa, bila naik apa nanti apa yang akan terjadi, bilik cantik ke tidak, besar ke tidak, ada kolam mandi ke tidak, bagaimana dengan keselamatan kita, baju berapa banyak nak bawa dan sebagainya. Dan kemungkinan dia akan mencetuskan rasa keresahan yang melampau yang akibat membawa kepada tingkah laku yang tidak tersesuai. Maka macam sebagai contoh tadi, anxiety ataupun keresahan, dia membawa kepada juga tingkah laku kemurungan. Maka apabila individu itu, sebagai contoh saya katakan tadi, faktor bila dia sentiasa memikirkan tentang pandangan orang lain terhadap dirinya, dia nak jadi orang yang sempurna. Maka apabila dia merasakan bahawa ada insiden yang kadang-kadang dia tak cukup sempurna di mata orang, maka dia akan menyebabkan dia akan menarik diri daripada bersosialisasi dengan individu. Sebab kalau saya duduk, contohnya kalau saya duduk bersama depan Izu dan Chat, saya mungkin akan fikirkan Chat dengan Izu sedang memberi penilaian kepada saya yang buruk. Maka saya akan rasa resah dan sebagainya. Contoh, saya akan rasa resah dan saya tidak akan, selepas ini mungkin saya tak menerima lagi sebarang jemputan sebab rasa nervous dan rasa macam mungkin Izu dan Chat memberi penilaian buruk terhadap diri saya dan sebagainya. Dan kemudian mungkin dia akan menyebabkan juga kemurungan, anxiety dan kadang panic attack, kecemasan, dan akhirnya mengganggu pola tidur. Sebab kognitif kita sentiasa berfikir kan, kita akan berfikir hari esok nak buat apa, minggu depan kenapa dibuat begitu kepada saya dan sebagainya. Maka sedikit sebanyak dia akan mengganggu kepada pola tidur kita. Kita tak cukup rehat dan akhirnya memberi kesan kepada kesihatan fizikal kita juga. Dia overthinking ni memang kadang-kadang setengah individu tu tak boleh nak mengelakkan, sebab macam doktor kata tadi ada beberapa faktor. Salah satunya pengalaman yang lampau menjadi antara faktor yang dominan. Tapi kalau mereka, contoh individu tu tahu, okey, aku ni jenis overthinking, aku nak jadi manusia yang lebih baik di masa depan. So
macam mana dia nak atasi overthinking dia tu? Baik. Macam mana nak hentikan overthinking? Alright, baik. Untuk menghentikan ataupun menghapuskan mungkin agak sukar kerana kita punya tugasan untuk berfikir itu memang dalam kehidupan seharian sangat diperlukan untuk problem solving. Itu kita tidak akan nafikan. Namun bagaimana nak mengurus kognitif kita dengan baik dan bagaimana kita nak menjadi individu yang sentiasa berfikir kritis hari demi hari. Baik. Bila kita sebut sebagai over tadi kan. Okey, OVER, saya nak mungkin boleh memberi tips ataupun bagaimana nak menguruskan. Bila kita sebut over, saya nak alihkan kepada under, UNDER, maksudnya under control lah. Bagi kita nak, bagaimana kita nak mengendalikan overthinking ini. Baik, you understand you, pasal you adalah understand, faham. Kenapa kita perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan kita overthinking. Kan, contoh environment kita. Kita akan tengok kenapa saya hari ini rasa overthinking sangat. Kita kena memahami, understand apa ataupun kita perlu memahami konteks kita, bagaimanakah faktor yang memberi overthinking itu boleh berlaku. Pertama, and negotiation ataupun mempertimbangkan solusi. Kita banyak berfikir tentang masalah. Namun kita kurang untuk memikirkan bagaimana nak mencapai solusi tersebut. Let's say kalau saya katakan saya sangat anxious ataupun takutlah orang akan memberi tanggapan yang buruk kepada saya tentang penampilan saya. Mungkin solusinya saya akan mungkin memakai pakaian yang lebih selamat ataupun warna yang lebih yang lebih selesa dengan diri saya. Ya, begitu juga. Yang itu kita pergi fikirkan kepada solusi tadi. Okey, D, dynamic kan. Okey, dynamic ini adalah bagaimana cara untuk kita memikirkan solusi itu sama ada di jangka pendek ataupun jangka panjang. Okey, dan juga E, elakkan daripada memikirkan terlalu lama. Kita beri masa untuk kognitif kita berfikir dalam time frame yang tertentu sahaja. Contoh 30 minit ataupun 1 jam. Selepas 1 jam kita boleh cari rutin-rutin benda yang kita boleh distract pemikiran yang overthinking tadi kepada yang lebih bermanfaat. Okay, jangan berlarut-larut untuk memikirkan, kerana pemikiran yang berlarut-larut tidak akan membantu kita mencari solusi. Kita hilang fokus nanti. Okay? Malah dia akan mencetuskan kepada kesihatan-kesihatan mental yang lain. Okay? Dan R, respon kepada diri kita apabila kita sudah mengenal bahawa overthinking itu dah tak mampu kita nak kendalikan. Jumpa dengan individu-individu yang membantu, profession helper dan sebagainya. Wah, kepada individu-individu yang kita boleh percaya supaya individu itu alert ataupun sedar bahawa kita sedang mengalami satu proses iaitu overthinking. Bahkan kita perlu meluahkan, betul tak perasaan ini? Valid tak overthinking ini? Perlu tak ataupun normal ke tak pemikiran seperti ini? Okey, itu dia sedikit tips yang cukup berguna mungkin khususnya kepada anda yang tengah mencari solusi kepada masalah ataupun suka sangat berfikiran secara berlebih-lebihan. Itu saja masa sebenarnya yang kita ada. Rasa sekejap je. Sekejap je. Ambil dah. Baru tulis formula under. Tapi kita jangan terlalu overthinking. Cukuplah dengan masa yang diberikan. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Doktor, itu dia Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Okey. Dan kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Satu komponen di wajah kita apabila kita berhadapan dengan manusia sehari-hari, paling penting adalah mulut kita. Dan bila kita cakap dengan orang sebelah, itu pun memberikan satu gambaran kita ni jenis manusia macam mana. Dan bau mulut kita sebenarnya pun memberikan satu perspektif orang suka dekat dengan kita ataupun tidak. Dan kita nak bercakap topik kita pada hari ini, mulut sihat, hidup sejahtera. Bersama dengan kita ada tetamu kita di studio pada hari ini selaku Timbalan Pengarah Program Kesihatan Pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Dr. Jamaliah binti Omar. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Dah sarapan belum, Doktor? Dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Berkaitan dengan mulut sihat, hidup sejahtera ini bersebeda dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera Kementerian Kesihatan Malaysia sepanjang bulan September 2023 ini. Mungkin sebagai permulaan, apa yang boleh doktor katakan mulut sihat boleh membawa kepada hidup yang sejahtera? Okey, ada pepatah kan yang mengatakan bahawa kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sebab tu kita perlu memastikan mulut kita ni sihat. Ya, bila dia sihat, dia boleh menyumbang kepada hidup yang sejahtera. Kalau mulut yang sihat ni bermaksud dia bebaslah daripada penyakit pergigian yang aktif,
Lepas tu dia boleh bertutur dengan tadi macam kata tak berbau mulut. Jadi dia boleh menyebabkan keyakinan, mendatangkan keyakinan kepada diri kita sendiri untuk bergaul. Dan kita boleh makan dan mengunyah makanan dengan sempurna. Boleh makan pelbagai makanan. Kalau tak ada gigi, nak makan pun susah kan. Itu yang menyumbanglah. Satu lagi, kita boleh bertutur dengan jelas. Kalau gigi tak ada kat depan tu, susah juga tu nak bertutur. Macam acara ni memang wajib ada gigi. Itulah yang saya maksudkanlah. Dia boleh menyumbang kepada kesejahteraan hidup itu keseluruhan lah. Okey. Okay, Doktor, kita nak tahu juga bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera, bagaimana status kesihatan mulut rakyat Malaysia dia dengan gusinya, giginya, baunya? Sebenarnya kita baru sahaja selesai menjalankan tinjauan kesihatan mulut di kalangan orang dewasa. Ataupun kita panggil singkatan dia NOSA lah, NOSA 2020. Ataupun tapi kutipan data itu dibuat pada tahun 2022. Kita dapati 85.1% daripada penduduk Malaysia ni orang dewasa, iaitu 15 tahun ke atas, mempunyai karies gigi. Gigi berlubang. Maksudnya kalau secara ringkasnya saya boleh katakan 17 daripada 20 orang. Kalau ada 20 orang tu, 17 orang tu ada karies gigi atau gigi berlubang. Tinggi tu beban penyakit pergigian lah ya. Dan juga 94.5% orang dewasa di Malaysia mempunyai penyakit gusi. Iaitu kalau ada 10 orang, 9 daripada 10 orang tu ada penyakit gusi. Itu adalah antara beban penyakit kita yang tinggilah. Ya, jadi kita rasa macam ni menunjukkan bahawa status kesihatan mulut kita ni masih belum mencapai tahap yang sepatutnya lah. Jadi sebab tu kita nak mencegah sempena Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni, kita nak membudayakan promosi amalan yang sihat. Sebab selarilah dengan hala 7 KKM, kita nak beralih daripada sick care kepada health care. Maksudnya kita jangan tunggu sakit. Jadi kita nak sihat-siap. Jadi supaya tak perlulah seseorang penduduk tu dia sakit baru dia dapatkan rawatan. Dia jaga siap-siap. Dia mengamalkan penjagaan kesihatan yang baiklah. Dan kita dapati juga daripada tinjauan ini, kita dapati hanya 37%, almost 40%, 37.7% penduduk Malaysia menggunakan perkhidmatan pergigian. Jadi bila dia orang dewasa lah ya, jadi dia maksudnya ada lagi berapa peratus tu tak datang untuk perkhidmatan pergigian. Dan daripada 37.7% ni, sebab utama dia datang tu 50% sebab ada masalah. Tak ada masalah, tak nak datang ke klinik pergigian untuk mendapatkan pemeriksaan pergigian. Yang hanya datang rutin, pemeriksaan berkala hanyalah 14.7%. 15% saja memang berkala sejak setahun yang lepas. Kita sebenarnya menggalakkan orang ramai lah mendapatkan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun. Macam mana sebenarnya kita nak ubah mentaliti orang kita ni kan? Macam doktor katakan tadi, tak sakit takkan dapatkan rawatan sebenarnya. Tunggu sakit baru dapatkan rawatan. Jadi apa masalah yang akan timbul ataupun terjadi pada kita sendiri kalau kita tak jaga kesihatan mulut ni? Okey, yang pertamanya sakit lah. Semua orang tak suka sakit kan. Jadi kalau kita nak mengelakkan sakit, sakit ni kadang-kadang disebabkan oleh karies gigi lah. Kalau gigi kita berlubang, kalau dia jadi lubang yang dalam, dia sakit. Dia sakit, menjejaskanlah kita punya aktiviti keharian kita. Ada juga kajian di kalangan remaja pada tahun 2022 yang lepas, tinjauan kesihatan kebangsaan remaja menunjukkan 11% murid sekolah tak dapat hadir ke sekolah sebab sakit gigi. Kan tinggilah tu dia tak pergi sekolah kan. Kita fikirlah kalau budak-budak sekolah ni, especially kalau nak exam, tiba-tiba sakit gigi malam tu, tak boleh kan. nak pergi bersukan ke, nak kena mewakili sukan ke, tiba-tiba sakit sebab ada karies gigi atau gigi berlubang lah. Satu lagi adalah orang kata apa? Penyakit gusi. Penyakit gusi juga boleh menyebabkan kesakitan, tapi di peringkat awal, di peringkat akhir, Jadi penyakit gusi ni dia menyebabkan gusi kita bengkak, merah, mudah berdarah. Lepas tu kalau tak jaga betul-betul, dia lama-lama kelamaan kadang-kadang boleh bernanah. Itu yang menyebabkan mulut berbau tu. Bila mulut berbau, orang pun tak nak kawan kita, tak nak bercakap dengan kita, hidup pun tak sejahtera lah. Sebab tu mulut
mulut tak sihat ni badan binasa. Kalau kita dah tahu kita ada masalah ataupun kita nak mencegah daripada kita ada masalah berkaitan dengan mulut ni, apa langkah-langkah ataupun apa pencegahan yang kita boleh buat untuk kita menjaga kesihatan mulut kita? Okey, kita perlu mengamalkan tabiat penjagaan kesihatan mulut yang baik. Tabiat ni apa dia? Yang pertama, memberus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dengan teknik yang betul. Setengah orang tu dia cakap, doktor saya berus gigi, janji berus. Ya, kalau bangun lambat berus je macam tu kan. Tapi teknik yang betul tu perlu ditekankan. Macam mana nak tahu teknik yang betul? Jumpalah doktor gigi. Belajarlah dengan doktor gigi macam mana sepatutnya lah. Lepas tu bila kita berus gigi, gunakan ubat gigi yang berfluorida. Ubat fluorida ni boleh mencegah karies gigi. Lepas tu berjumpalah doktor gigi sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, kalau tak boleh datang, tak tahulah bila nak jumpa doktor gigi ni. Setengah tu sebab dulu kita ada moto lah, kita ada kempen. Kempen kita adalah kempen Pepsis, iaitu pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun yang dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong pada 8 Julai tahun 2021. Kempen Pepsis ni dengan moto dia, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Kalau tak tahu bila jumpa gigi, every birthday jumpa doktor gigi, dapatkan check up. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu ada masalah. Sebab apa penting jumpa doktor gigi awal ni? Sebab bila kita tak boleh nampak kan apa dalam mulut kita. Hanya doktor gigi je boleh tengok. Jadi sekiranya terdapat masalah yang awal, karies gigi ni, gigi berlubang ni kalau di peringkat awal, dia kecil, senang ditampal, buat rawatan pun lebih mudah dan tak kompleks dan kos pun tidak tinggi. Lepas tu kurangkan pengambilan makanan yang manis dan gula, sebab gula ni punca karies lah. Okey, mungkin sempena dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ni, antara kempen-kempen ataupun aktiviti yang sedang digerakkan oleh KKM sendiri dalam memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia tentang pentingnya kesihatan menjaga mulut kita sendiri. Okey, antara kempen kita ada adalah Minggu Promosi Kesihatan Pergigian. Selalunya kita buat ini semasa awal bulan Julai lah. Sempena Minggu Promosi ni kita adakan satu sesi nama dia My Brush Hour. Kan ada hour semua, so sekarang kita ada My Brush Hour, di mana dalam masa sejam ni kita adakan pada hari itu, pada bulan Jun, 15 Jun, di mana kita mengadakan satu sesi sejam serentak seluruh negara. Amalan memberus gigi dengan teknik yang betul. Seluruh negara lah. So sepanjang tu ada yang dari sekolah yang involve, Jabatan Bomba, abang-abang Bomba yang sadu tu pun belajar berus gigi di Kedah lah masa tu, di Kedah Bomba, dekat Kelantan dekat Pusat Aktiviti Warga Emas. Lepas tu di sekolah rendah di Sabah. Lepas tu di Selangor, dan actually yang tu yang kita buat secara langsung. Actually serentak seluruh negara tu semua fasiliti lah. Premis turut mengamalkan cara berus gigi yang betul. Sebab ada je orang yang malas gosok gigi ni. Dah lama sebenarnya kan kita tak. Sebenarnya saya last sekolah. Last yang saya tahu masa saya sekolah tadika, cikgu yang ajar macam mana cara nak brush gigi dengan betul sebenarnya kan. Tapi baguslah sebenarnya kempen ini diadakan mungkin di premis-premis, di jabatan-jabatan pun mungkin kita boleh mula balik, refresh balik bagaimana cara ataupun teknik nak berus gigi dengan betul sebenarnya. Mengimbau kenangan. Kan? Okey doktor, satu soalan yang boleh kita tanya, soalan terakhir lah. Penggunaan pencuci mulut ataupun air kumur mulut tu untuk menjaga kesihatan mulut kita, adakah dia elok, berkesan ataupun tak sebenarnya? Okey, dia adalah satu aksesori, adjunct ataupun suplemen lah. Yang paling penting berus gigi. Kalau hanya menggunakan ubat kumuran sahaja tidak mencukupi. Okey, kalau kata kita rasa tak yakin lepas kita berus gigi, selain pada berus gigi, kita kena floss gigi lah. Floss gigi itu untuk cuci celah gigi. Lepas tu kalau kita rasa tak yakin, kadang-kadang bila kita menggunakan ubat kumuran, kita rasa nafas kita lebih berbau segar. It's okay. Tak apa. Tak adalah kata kita galak, tapi it's not a must. Dia adalah satu orang kata apa, alternatif, bukan alternatif lah. Sekali ganti tak berus gigi, berus kumur je kan, tak boleh. Berus gigi perlu. Lepas tu kalau nak tambahan, sebagai tambahan kepada amalan berus gigi, boleh aja, tidak ada masalah. Okey. Baik, sebenarnya kan macam doktor katakan tadi, susah sebenarnya anak-anak kita kalau ada masalah kesihatan ataupun masalah mulut lah kan, sakit gigi tak nak pergi sekolah. Macam mana kita nak galakkan
mak bapak sebenarnya bermula daripada rumah untuk galakkan anak jaga mulut dengan membersih sebab gigi. tu pentingnya ibu lah sejak dia mengandung tu dia dah plan untuk anak dia nak lahir tu macam mana dia nak ajar, dia kena belajar. Sebab kita dapati ada di kalangan ibu-ibu ni 3 daripada 5 ibu ni tak membawa anak dia dari kecil tu, bayi tu, walaupun bayi tu tak ada gigi, patutnya bawa cek supaya dia boleh belajar macam mana nak mencuci. Kadang-kadang kalau kita tengok bayi, dia hisap susu tu kan nampak putih-putih, lama susu tu dia akan jadi macam basi tau. So dia kena belajar macam mana nak mencuci. Dia tak gunalah berus gigi, kita gunalah tisu lembut dan sebagainya, ataupun kain lembut untuk mencuci dalam mulut tu. Jadi sekarang ni yang pentingnya dia bermula dari ibu bapa lah. Ibu bapa tu kalau boleh kita nak menggalakkan sekeluarga datanglah ke klinik gigi. Kalau tak boleh datang pada hari jadi, datanglah bulan Disember kan cuti sekolah, tak tahu nak jalan mana, kos hidup tinggi, tak ada aktiviti, pergilah mana-mana klinik gigi, dapatkan pemeriksaan pergigian. Sekarang ni kat klinik gigi kita kalau boleh kita tak nak galakkan cabutan gigi. Selalu orang ingat kalau klinik gigi nanti dia kena cabut. Tak, sekarang ni kita nak mengekalkan gigi kita sepanjang hayat. Jadi bawalah sekeluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya untuk dapatkan pemeriksaan pergigian. Kita tahu apa masalah dan apa. Kalau macam kereta pun kita ada servis kan. Mulut kita tak nak servis. Sedangkan mulut tu sangat penting untuk hidup yang sejahtera lah. Sebenarnya doktor, seawal usia berapa kita boleh ajar anak-anak ni untuk berus gigi? Ringkas doktor. Okey, untuk berus gigi seawal sebab saja gigi tumbuh. Gigi tumbuh selalunya 6 bulan. Tapi dia bukan berus lah, dia gunakan alat macam kain lembut macam itulah. Sebab saja gigi tumbuh perlu dah ibu tu mengajar macam tu. Tapi masa time tu anak tu tak boleh lah. Tapi sebenarnya anak-anak ni sehingga umur 6 tahun, ibu bapa tu yang kena berus gigi kat dia dan buat pengawasan berus gigi itu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Jamaliah Omar atas perkongsian mengenai topik kita mulut sihat hidup sejahtera. Selain daripada kita servis kereta, mulut juga kita kena servis berkala. Setahun sekali digalakkan. Jadi terima kasih kita ucapkan dan kita nak berehat seketika. Kita nak minum kopi dulu. Kita jangan ke mana, kita nak bawa kopi untuk anda. Rehat dulu. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Putrajaya, kita sedia maklum terkenal dengan pusat pentadbiran negara di mana dekat situ semua pusat kementerian ditempatkan dekat situ. Dan dalam masa sama juga pelbagai aktiviti turut diadakan dekat situ. Bermacam-macam aktiviti. Kalau kita tengok tahun ni pun dah macam-macam aktiviti dengan Florianya, dengan hari itu yang terbaru pada 31 Ogos kita ada perarakan Merdeka dekat situ juga. Dan hari ini kita ada satu aktiviti yang menarik kita boleh kongsi kepada anda berkaitan dengan seni, kopi dan Putrajaya. Tetamu kita di studio pada hari ini adalah pengarah komunikasi korporat iaitu Town Planner Norzita Abdul Razak. Apa khabar puan? Baik. Selamat datang ke AKM. Okey, Puan Norzita, kita nak tahu juga berkaitan dengan Putrajaya ni. Kita tahu kalau di Malaysia kita ada roti canai yang diangkat sebagai roti terbaik di dunia. Kalau kopi ni juga kita ada satu senario yang kalau kita ambil analoginya, macam kata tadi roti canai, nasi lemak pun diangkat salah satu makanan klasik juga. Jadi adakah kopi juga diangkat sebegitu juga di Malaysia? Semestinya lah kopi itu memang orang kata adalah minuman yang popular di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya, kalau kita tengoklah dari segi kopi itu sendiri, saya rasa kopi adalah global beverage lah, yang diminum oleh semua rakyat dunia daripada semua 7 benua lah. Jadi kopi itu sendiri dalam orang kata tradisi, culture dan juga dari segi kuliner warisan kita tu, kopi tu adalah antara minuman yang utama dan unik dalam budaya Malaysia dan juga budaya tamadun rakyat dunia lah. Jadi memang kopi tu sendiri adalah unik dan kopi juga membawa orang kata ada history dia sendiri daripada zaman dahulu hingga kini dan juga melalui inovasi dan evolusi di mana sekarang ni daripada kopi tradisional, kopi O dan sebagainya dah diolah menjadi begitu inovasi dengan berbagai-bagai jenis kopi dengan latte dan sebagainya lah ya. Jadi I think kopi itu sendiri memainkan orang kata peranan yang penting dalam tamadun dan juga seni warisan rakyat dunia dan juga Malaysia. Okey, bercakap pasal evolusi dan trend memang berpisah tiada. Kalau kita
tahu dulu setakat kopi O je, tapi sekarang kita tengok pelbagai dan macam-macam, latte, cappuccino, macchiato. Mungkin bagaimana Puan melihat perkembangan ataupun trend kopi sekarang di kalangan masyarakat kita, khususnya kepada usahawan sekarang? Ya, usahawan tu maknanya dia dalam orang kata satu kuliner, global beverage. Coffee is a global beverage yang menjadi inspirasi kepada rakyat Malaysia dan rakyat dunia. Sometimes kan, kalau you nak begin the day, you will begin the day daripada peringkat pelajar dulu sampai kita bekerja. Kopi kena ada. They start the day with a coffee, coffee. Jadi dari segi kopi itu sendiri, orang kata unik dia, hingga sekarang dia juga menjadi satu sumber untuk perniagaan. Perniagaan kopi maju. Kalau kita tengok outlet kopi mana-mana kan, dengan Gloria Jean, dia apa semua, Starbucks apa semua kan. Dan Malaysia so dengan jenama sendiri, Kopi Tiam dan sebagainya. Jadi dia menjadi minuman rakyat dunia dan Malaysia, dan juga menjadi sumber kuliner yang boleh dikomersialkan dan memberi pulangan untuk meningkatkan kos cara hidup rakyat. Dan juga kopi juga menjadi inspirasi kepada karyawan-karyawan seni yang di start nak dapatkan ilham seni dan sebagainya, kopi dulu. And then kalau kita nak unwind ataupun kita nak stress kan after bekerja dalam seharian, jom mengopi, something like that. So dia kopi ni dah menjadi, orang kata, tak boleh dipisahkan dengan masyarakat, bukan saja di Malaysia, because saya kata tadi is a global beverage. So seluruh dunia tu kopi tu menjadi satu sumber minuman, dan juga satu sumber, orang kata, minuman yang boleh dikomersialiskan melalui perniagaan kopi. Bangun kopi, tidur pun kopi. Gitu. Lagu pun ada lagu kopi sebab terlalu sangat coffee lover. Okey. Ini daripada kopi tu sendiri dah diolah menjadi kosmetik juga, untuk scrub kopi dan sebagainya. Kita turut dimaklumkan bahawa pada 28 September hingga 1 Oktober ni akan ada satu program di Putrajaya. Tak silap saya, nama program dia Festival Budaya Putrajaya 2023, betul? Okay, mungkin boleh kongsikan sikit. Ya, itu saya patut bagi kredit kepada penganjur utamalah, Kementerian Pelancongan dan Seni Budaya, dengan kerjasama Perbadanan Putrajaya dan juga Istana Budaya. Jadi kita ni Perbadanan Putrajaya lebih kepada host venue lah. Sebab dibuat di depan Dataran Putrajaya di Pusing 3. Jadi peranan kita sebagai host venue, kita bersama-sama, because dia memberi, orang kata, festival budaya Putrajaya ni adalah yang ulung kali diadakan di Putrajaya, dan dia dilihat sebagai satu value added untuk sektor pelancongan Putrajaya. Jadi pengisian dia banyak yang dibawa oleh Istana Budaya dan Motek, iaitu antaranya adalah persembahan konsert gala, dan juga persembahan yang mencapai taraf Malaysian Book of World Record lah, di Kebarat led by the Orchestra Malaysia. Dan dalam pada tu juga untuk, orang kata, mempelbagaikan lagi, orang kata, pameran seni, pertandingan seni dan sebagainya. Ada showcase makanan-makanan warisan 14 negeri di Malaysia. Jadi Putrajaya menggalakkan satu acara yang dinamakan Putrajaya Coffee Republic lah. Jadi dalam masa yang sama, kami sebagai pihak berkuasa tempatan, kami nak menggalakkan aktiviti ini, satu untuk pulangan ekonomi kepada 80 vendor, penjajah kecil kopi, 80 vendor kopi yang akan ambil bahagian di dalam Putrajaya Coffee Republic. Dan kita ada juga dessert butik. Dessert butik ni kita tawarkan kepada suri-suri rumah dan juga youngsters yang suka buat kek, apa semua tu. Kita kumpulkan mereka dengan di satu tempat. Jadi kita tak boleh minum kopi tanpa menu-menu sampingan. Jadi I think dengan dessert butik semua, dengan 80 vendor kopi tu, jadi kita dah bagi pulangan ekonomi kepada rakyat untuk mereka dapat peluang perniagaan selama 4 hari festival budaya tersebut di Putrajaya. Jadi dalam pada tu juga kita juga sasarkan, orang kata, ini akan menjadi melonjakkan lagi imej Putrajaya sebagai pusat pentadbiran negara yang juga berperanan sebagai pusat budaya untuk negara lah. Jadi aktiviti seni dan komersial apa semua. Dan juga secara tak langsung Festival Budaya Putrajaya juga akan orang kata merancangkan lagi, orang kata,
pelancongan Putrajaya lah, menambah koleksi signature event di Putrajaya selain daripada Flora Putrajaya, Light Emotion Festival Putrajaya. Jadi sebenarnya Putrajaya ni dah dibanjiri oleh pengunjung-pengunjung acara ni sendiri, dah memainkan melonjakkan data pengunjung kami ke Putrajaya. Untuk tahun ni sehingga September dah 12 juta pengunjung yang berkunjung ke Putrajaya. Disebabkan daya tarikan salah satunya adalah dari segi pelancongan acara ni lah. Yang inilah yang festival budaya salah satunya. Selain daripada taman-taman awam kami, tasik kami, apa semua, jadi kami ada produk-produk pelancongan, glow glamping, apa semua, ada Putrajaya Story, ada wet and studio buka dan sebagainya. Di taman-taman tu sendiri jadi menjadi tarikan. Jadi kita ni maknanya bukan saja pusat pentadbiran negara ya, yang di orang kata yang telah dirancang dengan begitu rupa. Tapi di sini budaya tu sendiri menjadi tarikan pelancongan untuk Putrajaya selain daripada daya-daya tarikan lainlah di Putrajaya. 4 hari program berlangsung 28 hingga 1 Oktober dengan lebih daripada 80 vendor kopi. Berapa jumlah sasaran pengunjung yang disasarkan oleh Perbadanan Putrajaya untuk Festival Budaya Putrajaya kali ini? Dari segi trending festival terdahululah, ya, memang kalau boleh mencapai sehingga 100,000 orang selama 4 hari itu. Ya, kita sasarkan mungkin lebih lah. Ya, jadi yang daripada trending daripada festival-festival terdahulu tu memang yang kita sasarkan ada 100,000 orang yang akan membanjiri Putrajaya selama 4 hari untuk Festival Budaya Putrajaya. Okey, kita tahu memang Putrajaya tak pernah sunyi dengan acara, tak pernah stop, setiap minggu ada sahaja pengisiannya, antaranya Festival Budaya Putrajaya 2023. Sedikit lagi daripada Puan, mungkin nak mengajak semua masyarakat ataupun bukan sahaja warga kota Malaysia untuk datang sama-sama memeriahkan festival ini. Jadi kita dah buat promosi bersama-sama dengan Kementerian Seni Budaya dan Pelancongan. Jadi kita nak mengambil kesempatan ke sini, datanglah ke Putrajaya. Kita memang datang sini, kita pun ada 6 hotel, 3-4 star hotel dan juga kita ada hotel bajet pun dekat Putrajaya. So datanglah ke Putrajaya pada 28 September esok hingga 1 Oktober, pelbagai acara menarik. Jadi yang kita perlu ketahui dan kita perlu hargai Pusat Pentadbiran Negara Kembanggaan Rakyat Malaysia pada masa inilah kita nak mengambil peluang selain daripada mengopi di Putrajaya Coffee Republic dan juga dapat menikmati persembahan seni budaya yang orang kata akan gempak lah, because of dia akan diiktiraf oleh Malaysia Book of World Records. Jadi ambil juga kesempatan untuk melawat kat taman-taman awam Putrajaya, naik krus tasik Putrajaya. Kita ada banyaknya pusat rekreasi air Putrajaya. And then malam ada Taman Cahaya Secret Garden ya, di Taman Putra-Pedamanan Putrajaya. Jadi Putrajaya pun dah ada orang kata kalau datang Jumaat Jumaat besok kan, Pasar Mega Pasar Tani Mega Putrajaya harus singgah ya. And then kita ada food truck hotspot Putrajaya. Jadi makanan rata-rata semua Putrajaya. Jadi sekarang ni memang orang kata kalau tak datang Putrajaya rugilah ya. Sebagai rakyat Malaysia, Putrajaya ni memang kita sasarkan sebagai destinasi negara yang harus dilawati oleh rakyat Malaysia dan juga rakyat dunia. Saya percaya ada di antara kita yang tak pernah lagi sampai dan jejakkan kaki di Putrajaya. Satu kerugian tu. Betul, rugi. Jadi inilah masanya untuk sama-sama memeriahkan Festival Budaya Putrajaya 2023. Terima kasih atas perkongsian itu Town Planner Norzita Abdul Razak selaku Pengarah Komunikasi Korporat Perbadanan Putrajaya. Dan kita dah selesai hari ini. Kita akan bersiaran bersama rakan tugas lain untuk esok pula chat. Kita berehat dulu hari ini. Saya Zul Yusof dan saya Cik diundurkan diri. Assalamualaikum. 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 Baik.